Tidak salah kalau orang nak berfantasi ataupun memberikan pandangan ataupun cadangan bahawa PMX boleh tumbang. PRU 15 sepatutnya menjadi titik penyelesaian kepada kemelut politik yang kita hadapi, ketidakstabilan politik yang Betul. sebelum tu. Betul? Tapi ianya tidak selesai juga. Tak selesai. Betul tak? Betul, Walaupun betul. hari ini kerajaan perpaduan terbentuk, kita masih boleh mengatakan politik negara belum stabil. Dan bayangkan kalau ianya tidak tumbang tetapi tidak bertahan lama. Ianya tidak kuat tapi dia juga tidak lemah. Maka dia berada di tengah-tengah. Siapa yang akan menjuarai PRN kali ini? Cucuk cakap ulas cerita orang kita. Musim pilihan raya kembali lagi. PRN, pilihan raya negeri bagi 6 negeri. Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan. Yang dibuat kali ini setelah ke-6 negeri ini tidak menurut Parlimen Pilihan Raya Umum yang lepas. Dalam pilihan raya kali ini kita tengok isu-isu yang sedang dimainkan, yang sedang hangat diperkatakan, antara dia bila PN dapat merampas ke-6 negeri 6-0, PMX akan tumbang. Ni cerita ni betul atau tidak? Ataupun ada yang sebenarnya tak faham lagi konsep pilihan raya negeri dan konsep pilihan raya umum di Malaysia ni. Jadi Datuk Adnan Seman orang yang saya rasa tepat untuk mengulas cerita-cerita yang macam ni. Kita berbicarakan tentang PRN, pilihan raya negeri yang akan kita tahu pengundi-pengundi akan turun pada 12 hari bulan 8, dan itu merupakan satu pilihan raya yang saya anggap sebagai satu ujian pertama kepada perpaduan, kerajaan perpaduan. Kita tahu penggabungan Parti Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam konteks Semenanjung, tentulah ramai ingin melihat sejauh mana penggabungan kedua-dua parti ini mengekalkan ataupun barangkali dapat menambah jumlah kerusi yang dimenangi masing-masing pada PRN kali ini. Dan kalau kita bicara soal sama ada PRN ini apakah signifikannya dalam konteks pusat, ramai yang mendakwa kononnya sekiranya Perikatan Nasional merampas 3 negeri dan mengekalkan 3 negeri, maka keputusan itu akan menterjemahkan satu keadaan di mana PMX ni akan hilang sokongan dan mungkin akan ada usul tidak percaya di Parlimen yang mungkin disokong pula oleh ahli-ahli Parlimen, dan akhirnya sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hilang sokongan simple majority dalam Dewan Rakyat, ianya akan dikembalikan kepada Di-Pertuan Agong, sama ada ingin membubarkan Parlimen ataupun melantik mana-mana ahli Dewan Rakyat yang pada pemikiran tuanku mempunyai sokongan majoriti mudah dalam Dewan Rakyat. Tapi saya melihat, ini dia macam terlalu far reaching lah, terlalu jauh lah. Imajinasi ini tak tercapai di akal lah. Boleh nak katakan ianya mustahil, tidak. Dalam keadaan kita pun tahu dinamik politik negara kita berubah-ubah. Banyak sebenarnya perkara yang kita tak jangka berlaku. Selepas kekalahan Barisan Nasional pada PRU 14, kita nampak banyak sebenarnya. Contoh kita ambil 22 bulan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri di bawah penggabungan kerajaan Pakatan Harapan dan juga Parti Bersatu. Siapa jangka pada ketika itu Tun Mahathir akan meletakkan jawatan, dan kita juga tidak menjangkakan bahawa akhirnya terbentuk sebuah lagi gabungan baru. Kesan daripada kejatuhan itu, gabungan baru yang memunculkan Perikatan Nasional, dan UMNO pada peringkat awal, Barisan Nasional berada dalam perikatan itu, dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dan terbentuk pula Muafakat Nasional sebelum itu ketika 22 bulan, kemudian Muafakat Nasional terkubur dengan pendaftarannya Perikatan Nasional. Dan ada lagi satu gerakan menjatuhkan Tan Sri Mahyudin, membawa kepada
peluang diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana. Jadi maknanya kalau kita cerita pola politik, dinamik politik ni begitu berubah-ubah, begitu pantas. Jadi orang boleh menjangkakan berdasarkan trend 5 tahun yang lepas, tidak salah kalau orang nak berfantasi ataupun memberikan pandangan ataupun cadangan bahawa PMX boleh tumbang. Tapi saya suka melihat dari segi apa sebenarnya yang rakyat mahukan. Kita tengok dari realiti lah. Betul. Apa yang pengundi mahukan. Kalau kita bicara soal menjatuhkan Perdana Menteri, tentu bagi Perikatan Nasional ianya satu benda yang baik. Kan? Perikatan Nasional tentulah mahu menang 6 kerusi dalam 6 parlimen, 6 negeri, maaf. 6 negeri, maaf. Mahu menang ke 6 negeri. Tapi kemenangan itu adalah baik untuk Perikatan Nasional. Persoalannya sekarang, adakah ianya baik untuk rakyat? Ini yang lebih utama. Kalau kita ambil sebagai satu contoh, kekalahan Barisan Nasional pada PRU14. Pada ketika itu, kalau kita masih ingat, kempen yang digunakan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional pada ketika itu adalah menyelamatkan Malaysia. Maknanya gambaran yang disampaikan kepada rakyat bahawa kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Datuk Seri Najib pada ketika itu, sedang membawa Malaysia kepada satu keadaan yang sangat teruk. Maknanya ekonomi akan teruk, keadaan akan terjejas, kerosakan akan berlaku, ekonomi akan merudum. Jadi ini adalah gambaran yang dibawa satu naratif untuk menjatuhkan kerajaan dan usahanya adalah untuk menyelamatkan Malaysia. Penceritaan, rekayasa ceritanya, hutang negara begitu banyak. Melebihi 1 trilion ceritanya. Ya, cerita walaupun kita tahu pada 31/12/2017 hutang negara yang direkodkan ialah 686 bilion. Ini tanpa mengambil kira jaminan kerajaan. Dan pembangkang pada ketika itu menggambarkan kepada rakyat bahawa negara kita akan muflis kerana hutang sudah sebenarnya mencecah 1 trilion. Sedangkan sejak kita merdeka sehinggalah pada 2018 tidak pernah hutang negara itu mengambil kira jaminan kerajaan. Ketika zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri 22 tahun misalnya. Dan ketika itu pun hutang negara tidak pernah pun dikira sebagai jaminan kerajaan itu dikira sebagai hutang negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah menjadi Perdana Menteri. Ketika pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Yang terbaik di Asia. Itu betul. Dan ketika itu pun jaminan kerajaan juga tidak pernah menjadi sebahagian daripada hutang kerajaan. Tapi dalam konteks, dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan, satu naratif besar perlu dibina. Maka naratifnya menyelamatkan Malaysia, negara akan muflis. Dan segala polisi ataupun dasar yang baik juga akan menjadi mangsa kepada proses menjatuhkan kerajaan ini. Okay, kita ambil contoh. Saya ambil itu sebagai contoh kerana kita nak kenapa kita perlu cerita 2018? Kerana ini adalah sejarah yang tercatat dalam negara. Dan kita juga perlu menilai kesan selepas kekalahan Barisan Nasional itu apa yang berlaku. Kesan dan akibat. Apa yang berlaku? Pada 2018 tu bila kita dipengaruhi oleh cita-cita tentang kemusnahan Malaysia ni kalau dibiarkan Barisan Nasional masih lagi memerintah. Betul. Ianya bukan soal Barisan Nasional. Ianya bukan soal BN tidak sepatutnya kalah. Tapi dia soal dalam membuat keputusan, kita sentiasa melihat isu yang ada di depan mata kita. Kita akan melihat naratif yang dibina ketika kempen. Tetapi jarang untuk rakyat bertanya, apakah yang akan berlaku selepas itu? Sebagai contoh, siapakah yang nak menggantikan barisan kabinet yang ada? Kalau misalnya kita kata di Selangor contoh, Perikatan Nasional kata mereka nak merampas Selangor. Pernahkah kita terfikir siapakah yang akan menggantikan barisan Esko Kerajaan Negeri Selangor? Siapakah MB yang akan menggantikan? Siapakah barisan Esko-nya? Siapakah calon-calon yang kita nampak berwibawa untuk membentuk sebuah barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Selangor yang lebih baik berbanding yang sedia ada? Itu satu. Dia punya tagline dia Selangor Baharu. Itu satu. Itu tag. Tapi kita nampak dari segi figura-figura, individu-individu yang menawarkan diri dari segi keupayaannya, kompetensinya. Yang kedua, apakah dasar yang nak dibawa? Apa dasar? Kalau kita cerita dasar apa? Kita cerita dasar pekerjaan, dasar perumahan. Kita cerita tentang dasar
berkaitan dengan tenaga boleh baru dalam konteks Selangor misalnya. Tentang pelaburan, dasar pelaburan, bagaimana yang dia nak bawa. Jadi ini semua tidak dibahaskan. Jadi ketika kempen, sentiasa menjadi bahan kempen adalah menunjukkan hancurnya negeri ini. Teruknya diorang ini. Kan? Lemahnya diorang ini. Kan? Jadi sentiasa menunjukkan sisi negatif kepada pemerintah, kepada pihak yang hendak dijatuhkan, tanpa menawarkan kepada rakyat apakah alternatif polisi yang nak dibawa. Ini ataupun solusi kepada permasalahan yang ada. Ini tidak ada. Dalam konteks negara kita masih belum sampai ke tahap itu. Belum sampai lagi lah. Dia belum mencadangkan apa yang terbaik dia boleh ke. Tadi Datuk Nazman sebut pasal di Selangor. Saya nak petik satu masalah di dalam Selangor yang berlanjutan. Isu air. Isu air. Setakat ni tak dengar pun Perikatan Nasional yang kononnya diberitakan boleh mendapat 31 atau 33 kursi menawarkan solusi untuk permasalahan air itu. Itu salah satu yang saya tertarik bila Datuk Nazman sebut pasal Selangor ni. Jadi betul lah dasar tu tak disebut dengan barisan calon-calon yang kita nampak agak kabur sebenarnya. Saya ambil contoh barisan calon di Kajang. Kawan saya daripada Perikatan Nasional. Yang bertanding bertanding kawan saya. So dia dah bagi hint sebenarnya di Kajang waktu penamaan calon kita nampak berapa ramai penyokong yang keluar. Jadi tu salah satu di Selangor. Bagi negeri-negeri lain ni yang kita nampak, kita tengok dalam media sosial, kita tengok dalam berita, kita tengok dalam mana-mana yang terpapar sekarang ni, nampak perikatan begitu bersemangat, begitu meyakinkan bahawa 6 negeri dan ini jalan mereka untuk kembali memerintah negara. Macam mana tu? Dia apabila kita melihat Perikatan Nasional ini, kita harus melihat parti tunjang kepada Perikatan Nasional ini adalah Parti Bersatu. Bukan PAS Bukan. Kenapa saya sebut parti tunjang? Kerana pucuk pimpinan Perikatan Nasional ini adalah daripada Bersatu. Kalau Barisan Nasional, parti tunjangnya UMNO. Kan? Kalau kita ambil Pakatan Harapan, parti tunjangnya adalah PKR. Parti tunjang ini bukan bermaksud parti itu mungkin mempunyai kursi terbanyak. Ia juga bermaksud parti itu, gabungan parti-parti membentuk satu parti seperti Pakatan Harapan, diterajui oleh PKR sebagai pengerusinya. Sebagai orang yang akan diangkat menjadi Menteri Besar ataupun dalam konteks negeri, dalam konteks pusat diangkat sebagai Perdana Menteri. Kita tahu kalau Perikatan Nasional menang pada PRU 15 yang lalu, calon Perdana Menterinya ialah Tan Sri Mahyudin daripada Parti Bersatu. Kita pun tahu kalau Pakatan Harapan menang, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu gambarannya. Dan Barisan Nasional sebelum ini menamakan semula Datuk Seri Ismail Sabri kerana dia adalah Perdana Menteri ketika Parlimen dibubarkan. Namun dalam kita membicarakan soal dominasi parti, saya lebih suka untuk melihat dari sudut apakah yang rakyat inginkan. Sama tadilah, kalau kita cerita, Datuk Seri Najib dijatuhkan. Datuk Seri Najib dijatuhkan, Barisan Nasional dikalahkan, penggantinya adalah Tun Mahathir. Telah pun dinamakan daripada awal. Dan menamakan Tun Mahathir itu kerana ingin mengambil pengalaman yang ada pada Tun Mahathir selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Tapi kita harus ingat bahawa ketika Tun Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri pada 22 bulan, dia bukan lagi Tun Mahathir 22 tahun. Dia adalah Tun Mahathir yang berusia lebih 90 tahun. Jadi dia sudah pun melepasi zaman kegemilangan dia. Kan? Dia dah, orang kata apa, zaman the prime time tu dah tak ada, dah habis.
Tapi tak apa, kita mungkin beranggapan, kita percaya dia boleh membawa Malaysia kembali untuk menyelamatkan negara kita. Itu naratif dia. Kita ambil, kita ambil BN kalah. Yang ini realiti yang kita kena terima hari ini. Dia ada kaitan. Barisan Nasional tumbang, PRU 14, 686 bilion pada hujung 2017. Pada hujung 2022, mungkin kerana COVID melanda negara dan seluruh dunia, hutang negara sudah mencecah 1.07 trilion. Ini tanpa jaminan kerajaan. Dan kita kena ingat dalam tempoh 22 bulan, Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dengan penuh harapan dan kepercayaan bahawa Tun Mahathir ini adalah pengganti yang baik untuk Datuk Seri Najib. Malangnya kita lihat 22 bulan itu juga menunjukkan prestasi ekonomi yang paling buruk. KDNK kita berada pada 3.2% pada 2019, terburuk dalam tempoh 10 tahun. Kita kehilangan sebesar 25 bilion FDI masuk dan keluar. Kita set off dalam tempoh 2 tahun itu kita kehilangan 25 bilion foreign direct investment, yang juga memberikan kesan kepada kejatuhan nilai ringgit. Kalau dulu saya ingat antara kempen yang digunakan untuk menyelamatkan Malaysia tahun 2018, kempennya adalah ringgit pada 3.8 itu lemah. Tapi hakikatnya selepas 2 tahun berlalu, 22 bulan kerajaan pimpinan Tun Mahathir, ringgit juga tidak mengukuh, malah menurun, terus melemah. Dan kita juga lihat dari segi kejatuhan harga sawit yang tidak seimbang pada ketika itu, jatuh dan naik. Dan banyak kalau kita ambil dari segi sudut ekonominya, KDNK-nya, kejatuhan reserve khazanah, reserve Petronas, kejatuhan bursa, yang mana indeks bursa pada Mei 2018 ialah pada indeks 1860 mata. Dan indeks bursa jatuh sehingga hampir mencecah 1,200 mata pada bulan 3 2020. Itu right before COVID. Jatuh pada tahap yang begitu rendah. Dan banyak pengalisa ekonomi mengatakan kejatuhan bursa itu sehinggalah daripada bursa Kuala Lumpur yang melalui buran. Buran ni satu larian kerbau yang dianggap sebagai sangat berprestasi tinggi di peringkat antarabangsa dunia, BSKL kita ni, dalam tempoh 12 tahun. Akhirnya jatuh dalam tak sampai 2 tahun, menjadi antara pasaran bursa saham terburuk di dunia. Ini realiti, ini fakta-fakta yang memang ada di dalam bacaan-bacaan kita. Akibat salah pilih lah. Kerana kita melihat pada ketika itu, harapan rakyat itu ditanamkan dan semua orang percaya. Ramai yang percaya pada ketika itu bahawa Barisan Nasional perlu ditumbangkan. Percaya. Dan itulah natijah keputusan PRU ke-14 yang lalu. Dia punya keyword dia tu kleptokrasi je. Betul. Okay. Dan tentulah ada kesalahan di peringkat kerajaan Barisan Nasional. Ada kelemahan yang begitu ketara. Bukan mudah sebagai kerajaan you nak menerangkan kepada rakyat soal kenaikan harga barang. Dan kalau kita ingat pelan transformasi ekonomi yang Datuk Seri Najib perkenalkan, antara di dalam komponennya itu berkait soal pelan rationalization subsidi punya plan. Dan mengurangkan subsidi ini satu perkara yang sangat sensitif. Kerana apabila kerajaan tarik subsidi, pembangkang akan kempen bahawa kerajaan bertikap zalim kepada rakyat. Sedangkan kita tahu pada 2011 subsidi negara sebesar 31 bilion. Dan 2012 kenaikan subsidi telah meningkat kepada 32 bilion. 1 bilion peningkatan dalam tempoh 1 tahun. Tahun 2022, subsidi negara sebesar 77 bilion. Kojek, ya betul, negara kita ada hasil bumi, negara kita ada banyak pendapatan yang boleh kita terokai untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan hasil pendapatan negara ini daripada petroleum, daripada apapun sumber, perlu dipulangkan kepada rakyat. Itu kita tidak pertikaikan. Namun kita juga harus ingat, dalam kita pulangkan kepada rakyat, persoalannya adakah yang kita pulangkan ini benar-benar kembali kepada rakyat? Sebab itu kenapa pelan rasionalisasi subsidi itu mula dilihat dan dikaji untuk dilaksanakan. Kerana dalam 31 bilion tahun 2011, pada ketika itu, jumlah pekerja asing yang ada dalam negara kita, termasuk pekerja tanpa izin, parti,
seingat saya sebesar 3 juta pada ketika itu. Lebih kurang 3 juta. Jadi bayangkan 3 juta pekerja asing ini juga menikmati subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Dalam subsidi minyak, masak, subsidi gula, subsidi semua tepung. dapatlah kiranya. Kan? Segala bentuk subsidi yang kita berikan. Subsidi electricity dan sebagainya. Dan ianya juga memberikan ruang penyalahgunaan subsidi. Maka akhirnya berlakulah penyeludupan sebagai satu aktiviti untuk mendapatkan keuntungan segera. Kerana mereka boleh menjual minyak masak bersubsidi ke negara-negara lain, ke negara Thailand misalnya, seluduk. Mereka jual diesel bersubsidi kepada nelayan, kepada kapal-kapal dan sebagainya. Dan ini menjadikan satu permasalahan pula pada negara. Sebab negara kena meningkatkan kawalan sempadan, kena menambah jumlah kaki tangan untuk menjaga keselamatan negara, untuk membenteras penyeludupan. Ianya bukan satu benda yang mudah. Kerana mereka ini bergerak, mereka ini ada tontor, mereka ini akan dalam satu sindiket yang begitu terancang. Dan akhirnya ketirisan subsidi ini nilainya juga bilion. Jadi perancangan dibuat untuk mengurangkan subsidi. Dan tentulah pada ketika itu, pembangkang yang menentang dasar subsidi ini akan menyatakan kerajaan bertindak zalim kepada rakyat. Yang kedua, kita lihat dari segi pelaksanaan sistem percukaian GST yang kita tahu telah pun dilaksanakan di hampir 160 negara dunia pada ketika itu. Kan? 160 negara dunia pada ketika itu. Yang mana GST dan VAT dan ianya sistem yang sama, akan sama. Dan bila dilaksanakan, umum mengetahui malahan di kalangan pemimpin-pemimpin yang membangkang pada ketika itu juga boleh bersetuju bahawa GST itu adalah satu sistem percukaian yang lebih efisien berbanding SST. Jika tidak, sudah semestinya negara-negara maju negara-negara maju, negara-negara membangun yang hebat dari segi ekonominya, sudah tentu mereka tidak akan laksanakan GST kalau ia tidak efisien. Singapura gunakan GST, Japan gunakan GST, Korea gunakan GST. Banyak negara. Banyak negara memang. Jadi, banyak. sudah tentulah sistem itu lebih baik berbanding SST. Betul. Dan saya masih ingat perdebatan di dalam parlimen, ada dalam Hansard, selepas kekalahan Barisan Nasional ketika GST telah pun dimansuhkan. Dan pengenalan semula SST. Ada soalan ditanya kepada Menteri Kewangan pada ketika itu. Apakah GST ini lebih baik berbanding SST? Dan jawapannya secara jelas, ya, GST lebih efisien. Tetapi GST menjadi punca kenaikan harga barang. Sebenarnya kempen pemikiran bahawa GST menjadi punca kenaikan harga barang adalah satu perangkap minda yang telah mencengkam pemimpin-pemimpin pembangkang pada ketika itu. Kerana bila kita terlalu berkempen ingin menjatuhkan kerajaan, kita pun menyatakan bahawa GST itu punca kenaikan harga barang. Lama-lama kita percaya kepada perkara itu. Hakikatnya tidak. Hakikatnya GST itu bukan punca kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ni dia berpunca daripada pelbagai faktor lah. Termasuklah GST. Cuma peratusan kenaikan itu berpunca daripada GST ini perlu ada empirical study. Satu kajian yang mendalam untuk menentukan. Dan buktinya apa? Buktinya apabila GST dimansuhkan, kita melihat bukan saja kerajaan kehilangan pendapatan sebesar 22 bilion. Tetapi kita lihat kenaikan harga barang terus berlaku. Sampai inflasi sekarang. Terus berlaku. Sampai sekarang. Dan ada setengah-setengah harga barang kenaikan daripada pemansuhan GST sehinggalah pada tahun ini lebih kurang 4 tahun lebih melepasi lebih daripada 200%. Betul. Jadi inilah realiti yang kita hadapi. Sebab itu berdepan dengan realiti ini, kita patutnya belajar daripada sejarah. Kerana negara kita ini sedang dibangunkan, kita bukan negara maju. Kita negara membangun. Dan dasar kerajaan apabila dilaksanakan, ianya bukan dasar politik semata-mata. Ianya dasar yang dirangka dan direncanakan oleh pelbagai pihak yang ada dalam kerajaan, pakar-pakar ekonomi yang dirujuk oleh pemimpin-pemimpin negara, dan juga sudah semestinya unit-unit yang ada dalam kerajaan. Unit perancang ekonomi, Kementerian Kewangan dan banyak lagi kementerian-kementerian yang terlibat dalam merangka sesuatu dasar, terutamanya dasar ekonomi. Sebab itu, apabila kita telah melalui zaman itu,
kita juga melalui zaman di mana politik juga menjadi tidak stabil. Kerana kemunculan parti-parti dan juga gabungan-gabungan yang begitu mudah berlaku. Lompat parti, keluar parti. Akhirnya parlimen digesa oleh rakyat sebenarnya ialah suara rakyat. Kita mahukan satu keadaan yang stabil. Maka cadangan pindaan pun dibuat kepada Perlembagaan Persekutuan. Perkara 48, pengenalan perkara 49, dan sebagainya. Di mana ianya membawa kepada satu pindaan yang membolehkan lompat parti itu tidak boleh berlaku dan ada kesannya. Boleh berlaku dan ada kesannya. Dia boleh berlaku tapi ada kesannya. Dia perkenalkan akta lompat parti. Dia bukan akta lompat parti sebenarnya. Dia adalah pindaan. Perlembagaan. Dia bukan akta baru. Tapi orang sebut akta lompat parti. Bolehlah kita panggil akta lompat parti lah. Kita boleh panggil akta lompat parti. Sebab dia bukanlah ada satu akta baru. Tapi pindaan tu dianggap sebagai pindaan akta lah. Dan akhirnya kita lihat bagaimana ianya sedikit menyelesaikan ketidakstabilan itu apabila keputusan PRU15 itu sedemikian rupa. Tidak ada mana-mana parti yang menang. Yang mendapat majoriti mudah. Sebagai a single coalition ataupun a single party. Jadi akhirnya membawa kepada perbincangan penubuhan kerajaan perpaduan. Dengan campur tangan YDPA. Tentulah YDPA sebagai penaung kepada negara akan berfungsi dan menjalankan tugas memastikan kestabilan dan juga kerajaan itu dapat dibentuk. Kalau tidak, kita akan masuk kepada kancah pergolakan politik. Tapi yang saya nak cerita adalah politik juga tidak stabil. 3 Perdana Menteri dalam tempoh 5 tahun. PRU15 sepatutnya menjadi titik penyelesaian kepada kemelut politik yang kita hadapi, ketidakstabilan politik yang sebelum tu. Betul? Tapi ianya tidak selesai juga. Tak selesai. Betul tak? Walaupun hari ini kerajaan perpaduan terbentuk, kita masih boleh mengatakan politik negara belum stabil. Di pihak kerajaan sekarang ni, di pihak kerajaan perpaduan, dia katakan okey, kita dah timbulkan kerjasama, dah timbulkan persefahaman bersama apa semua untuk menunjukkan kestabilan tu. Di pihak pembangkang pula masih lagi berpolitik, mencari kelemahan, titik-titik kelemahan kerajaan perpaduan yang ada. Tapi realitinya dalam sebuah negara memerlukan satu kerajaan yang solid. Betul. Bukan kerajaan campuran yang rapuh. Masih lagi rapuh lah. Sebab ada gabungan-gabungan parti membentuk satu kerajaan. Dia mungkin dalam negara kita kurang biasa dengan kerajaan campuran. Mana penggabungan parti-parti membentuk kerajaan selepas pilihan raya. Kerana kita terbiasa dengan solid gabungan yang menang, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Dan kerjasama politik ini sudah mula berlaku. Dan ini adalah satu dimensi politik baru untuk negara. Bukan saja perlu digarap oleh kepimpinan parti dalam negara, tetapi juga perlu juga difahami di peringkat akar umbi, di peringkat rakyat keseluruhannya. Sebab bila berakhir satu pilihan raya, dalam keadaan di mana tidak ada mana-mana parti yang menang, mendapat majoriti mudah, maka perlu ada kerajaan campuran, kerajaan perpaduan, apa saja nama yang boleh diberikan. Suka ataupun tidak suka, mereka yang membentuk kerajaan ini sudah semestinya ketika mereka berkempen dalam pilihan raya, mereka menentang antara satu sama lain. Betul. Jokowi dalam pertandingan, dalam pemilihan Presiden Indonesia, berlawan dengan Prabowo. Jokowi mendapat sokongan 55% dalam pemilihan Presiden Indonesia. Dan Prabowo mendapat 45% sokongan. Mana selisihnya lebih kurang 10%. Kalau dari segi majoritinya, Jokowi menang dengan majoriti 10%. Tetapi Jokowi melihat bahawa perlu ada satu perubahan paradigma politik Indonesia untuk membawa dan memacu Indonesia ini menjadi sebuah kuasa ekonomi bukan saja di rantau Asia Tenggara, tetapi juga di rantau Asia, malah lebih tinggi daripada itu di peringkat dunia. Kerana Indonesia ini merupakan sebuah negara yang besar.
penduduk yang ramai. Jadi Jokowi mengambil langkah yang sangat tepat dengan membawa masuk Prabowo di dalam kerajaannya, kerajaan pentadbirannya, dan melantik Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan kita lihat ketika itu suasana suhu perbalahan politik itu reda. Dan keredaan suasana politik di Indonesia itu membolehkan kerajaan memberikan fokus penuh kepada proses memajukan negara, memulihkan ekonomi dan memacu ekonomi demi rakyat Indonesia. Dan hari ini Prabowo merupakan calon Presiden Indonesia. Beliau berada dalam kerajaan Jokowi. Kita ada lagi 2 calon lain. Kita ada Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Kita lihat dalam perbahasan di Indonesia, kita lihat bagaimana calon-calon presiden ini berbahas soal polisi. Soal dasar yang saya kira ia bagus untuk didengar oleh rakyat dan dibincangkan dalam pelbagai forum untuk mencapai satu kematangan bahawa Indonesia ketika ini sedang jauh meninggalkan kita di Malaysia ini. Kerana kita masih lagi berbicara soal menteri besar yang tak cukup inci. I mean, this is reality dia. Menteri besar yang terlebih besar. Kita masih lagi berbicara soal perkara-perkara yang bersifat ejekan. Ejekan, ya. Bersifat perkauman. Perkauman. Bersifat, bagi saya, ianya tidak membawa negara ataupun rakyat kepada satu tahap yang lebih tinggi. Masih lagi cerita-cerita tentang sensitiviti agama, cerita tentang perkauman. Kita tengok seolah-olah ahli politik yang ada di Malaysia ni, kualiti dia tak cukup kuat untuk membawa suara rakyat. Sama ada sekarang ni kedun dan ke parlimen. Sampai ada satu calon, bila orang tanya apa manifesto dia, undi dia dulu baru dia bagi tahu manifesto. Tu apa ni? Manifesto dia rahsia. Manifesto dia dirahsiakan. Kena bagi dia menang dulu. Ini level sekarang ni. Lepas tu level ada lagi satu calon, bila ditanya pasal banjir, kita akan bawa ke mesyuarat lah. Kita akan bawa ke itu jawapan calon-calon yang saya nampak macam tak muat pun ada. Jadi rakyat yang melihat ni bukan yang penyokong totok ni. Penyokong totok dia tak kira dah. Mata dia dah terpejam. Rakyat yang melihat. Sebab rakyat yang bukan yang penyokong parti ni lebih ramai sebenarnya berbanding ahli parti. Kalau campur keempat-empat parti utama pun tak cukup dengan jumlah pengundi berdaftar sekarang ni. Jadi rakyat yang melihat perkara-perkara ni, calon lawak ni. So apa pilihan rakyat yang ada untuk rakyat keseluruhannya, bukan pengundi totok ni. Pengundi totok ni ada tapi tak ramai sebenarnya compare dengan nisbah rakyat yang pengundi berdaftar ni. Apa tindakan rakyat yang sepatutnya? Ya, yang pertama sebenarnya sudah sampai masa untuk rakyat memilih calon yang baik. Kita di negara kita ini, politik kita ni sangat politik kepatian. Betul. Politik kepatian ini apabila sentimen semasa menunjukkan bahawa contohnya parti A dilihat sebagai sangat favourite lah. Parti A ni sangat popular ketika ini. Jadi orang mengundi itu kerana parti. Orang tak mengundi kerana calon. Jadi kesannya apa? Kesannya siapa pun calon yang diletakkan, calon tu menang. Kerana parti itu, bukan kerana calon tu. Jadi bila berlaku perkara macam ini, akhirnya calon yang menang ini, dia tidak kompeten. Kerana dia tidak dinilai daripada keupayaan calon tersebut. Ini masalah pertama. Yang ini mungkin jauh lagi. Kalau kita cerita nak sampai tahap kematangan rakyat Malaysia dalam memilih calon, saya anggap ianya belum sampai ke tahap itu lagi, jauh lagi. Kerana sentimen semasa ni parti. Kalau kita ambil contoh, kita ambil contoh di Kelantan misalnya. Yes, parti PAS ini dia parti Islam dan Islam menjadi modal kempen utama
setiap kali berlaku pilihan raya, modal kempen utama PAS adalah Islam. Kita boleh baca dalam posting Dewan Pemuda PAS Pusat ketika dia membuat statement ataupun kenyataan di media sosial untuk meminta orang menyumbang kepada tabung PAS bagi PRN ini. Dia menggunakan perkataan kita ingin orang untuk menyumbang, infak kepada PAS bagi memenangkan Islam. Malahan dalam posting itu, perkataan memenangkan Islam itu dibesarkan. Dia bukan sama dengan penulisan yang di dalam keseluruhan posting, tetapi dia fokus kat situ. Dia membesarkan perkataan itu memenangkan Islam demi perjuangan Islam. Itu biasa digunakan. Dan akhirnya orang melihat bahawa nak menangkan Islam itu mesti mengundi PAS di Kelantan dan juga sekarang sudah pergi ke negeri-negeri lain, malah nak dibawa ke peringkat pusat, ke peringkat seluruh negara. Dan ia juga menggambarkan bahawa yang lawan dengan PAS ini adalah musuh Islam yang tak cukup Islam satu dan akan menyebabkan Islam tidak menang. Betul. Apa lawan menang? Kalah, betul tak? Undi PAS untuk menangkan Islam, maka undi parti lain Islam akan kalah. Jadi ini adalah satu perkara yang cukup membimbangkan, kerana kalau sentimen ejekan, sentimen memburuk-burukkan lawan, kempen benci dibuat berbanding dengan kempen polisi, berbanding dengan kempen kompetensi calon. Dan satu lagi isu yang perlu kenal pasti dan dilihat secara mendalam ialah isu menggunakan agama di dalam kempen. Dan saya lihat banyak kenyataan-kenyataan yang cukup membimbangkan. Kalau masa PR12 ada kenyataan Ketua Pemuda PAS SIK di Kedah, tak silap saya, PRU 15 yang mengatakan bahawa undi BN dan PH ni masuk neraka. Ya. Kemudian beliau memohon maaf kerana kenyataan itu dikeluarkan ketika ceramah pilihan raya. Kemudian ada kenyataan yang menggambarkan menjatuhkan kerajaan PAS di Kedah ini seperti menjatuhkan kerajaan Islam. Dan ada menggambar bahawa menentang mereka-mereka yang melawan PAS ini seperti seolah-olah kita melawan dengan musuh Allah. Jadi ini connotation yang dibuat. Ada ahli parlimen daripada Jasin yang mengatakan bahawa kalau kita ini ahli sunnah wal jamaah, kita wajib sokong PAS. Dan baru-baru ni viral satu video yang dikeluarkan ketika kempen. Saya tak kenal siapa muslimah perempuan yang membuat kempen. Dia kata dajjal. Dia kata siapa yang kata kerajaan Islam tidak boleh memerintah, ianya dajjal. Betul. Jadi mengkritik pentadbiran kerajaan PAS di Kelantan, dia bukan mengkritik kerajaan Islam. Tidak sama sekali. Kerajaan PAS di Kelantan bukan kerajaan Islam. Dia adalah kerajaan negeri yang dipimpin oleh parti PAS. Malahan yang berlawan dengan PAS di Kelantan itu sendiri pun adalah mereka-mereka yang daripada calon-calon yang beragama Islam. Jadi kalau yang menang itu daripada Amanah, yang menang itu daripada UMNO, mereka juga adalah orang-orang Islam yang menawarkan diri sebagai calon dan mereka juga ada latar belakang agama sebahagian besar mereka. Jadi kalau kita nak kata yang naik itu nanti akan menyebabkan Islam kalah, akan menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam, ianya tidak berlaku. Ini sentimen. Okay? Sentimen. Berbalik kepada apa yang rakyat perlu buat dalam 6 PRN ini. Saya ceritakan tadi senario ekonomi. Saya ceritakan tadi tentang senario politik. Kita dah lepas PRU 15, kerajaan perpaduan telah dibuat. Berdasarkan kepada kedudukan semasa, 148 kerusi parlimen yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang bersama dalam kerajaan hari ini. Saya tidak nampak bagaimana keputusan PRN ini akan mempengaruhi keadaan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi jumlah blok yang menyokong. Barisan Nasional, Pakatan Harapan, GPS, GRS, Warisan. Saya tidak nampak di mana mereka ini akan tarik sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak nampak. Sebab betul, ketika ini Barisan Nasional contohnya, dia dipimpin oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kita tahu adalah antara pimpinan ketika zaman mudanya dulu adalah sangat rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau merupakan timbalan Presiden UMNO. Datuk Zahid ketika itu adalah Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Betul. Dan kita juga melihat bagaimana GPS
di Sarawak pula sedang menikmati hubungan yang baik dengan Kerajaan Persekutuan ketika ini. Betul. Begitu juga dengan JRS, dia tak dengar apa-apa isu. Tak ada isu. Jadi berdasarkan kedudukan politik semasa ini, saya tidak melihat bagaimana keputusan PRN ini boleh mempengaruhi kedudukan Perdana Menteri yang ke-10 dalam soal sokongan. Tetapi kalau kita bicara soal kestabilan politik, dia ada kesan. Apa kesan dia? Contohnya, sekiranya Perikatan Nasional merampas 5 negeri daripada 6 negeri. Dan merampas ini menggambarkan bahawa kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan ini yang bertanding juga di peringkat negeri, iaitu di Selangor, di ke-6 negeri ini, terutama di negeri yang sememangnya dikawal oleh perpaduan, di peringkat Negeri Sembilan, di peringkat Selangor dan juga Pulau Pinang. Kalau berlaku perubahan tampuk pemerintahan negeri, ia menggambarkan bahawa perpaduan di peringkat persekutuan ini juga tidak akan bertahan lama. Okay. Pertama, dia tidak akan jatuh. Saya tak nampak macam mana nak jatuh. Tapi dia memberikan mesej kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan tidak akan bertahan lama. Dan bayangkan, kalau ianya tidak tumbang, tetapi tidak bertahan lama. Ianya tidak kuat, tapi dia juga tidak lemah. Maka dia berada di tengah-tengah. Di awangan lah. Jadi nak menuju ke PRU ke-16, sekiranya mengambil tempoh penuh 5 tahun, sekitar 2028, okay, maka kita akan berada dalam keadaan kerajaan yang tidak dilihat kuat. Dan ini juga akan mengganggu proses pemulihan ekonomi negara. Betul. Pelabur akan mula menilai bahawa kenapa perlu kita melabur di negeri yang lemah maupun di negara apabila keadaan politik ataupun pemerintah yang menerajui kerajaan itu berada dalam keadaan yang lemah. Pada bila-bila masa, ianya boleh berubah. Dan itulah naratif yang dimainkan. Dan saya bimbang kalau naratif ini berterusan setahun ke 2 tahun, pelabur akan mengambil pendirian tunggu dan lihat. Dan ketika itu juga, kita perlu lihat persaingan serantau. Negara-negara lain di rantau Asia Tenggara sedang berusaha kuat untuk menarik sebanyak boleh pelaburan datang ke negara mereka untuk memajukan ekonomi mereka. Dan kalau mereka ada kestabilan politik, mereka ada dasar ekonomi yang jauh lebih baik berbanding kita, sudah tentulah mereka akan menjadi pilihan berbanding kita. Saya tidak heran, Kojek, kalau kita masih tidak selesai isu politik negara ini, kita masih lagi dalam kemelut ini untuk tempoh 5 tahun berbaki ataupun tempoh 4 tahun berbaki menuju PRU ke-16. Mungkin satu hari nanti rakyat Malaysia bekerja di Indonesia. Kita jadi buruh di sana. Kan? Tidak mustahil. tak mustahil. Sebab mungkin Indonesia akan menjadi sebuah negara yang lebih maju dan terus maju kerana kita masuk dalam kemelut politik yang berpanjangan. Dan dalam konteks Selangor, kalau kita lihat di AP 16 kerusi, kita lihat PKR sebelum ini ada 19 kerusi. Di AP dan PKR sahaja membentuk sebanyak 35 kerusi. Betul. Okay? Daripada 55 kerusi DUN Negeri Selangor. 56. 56. Jadi kalau PKR dan Selangor, PKR dan DAP yang bertanding di kawasan urban seat, di kawasan-kawasan bandar di Selangor, saya jangka DAP akan menang semua kerusi yang dipertandingkan. Betul. PKR sekurang-kurangnya akan kekal dalam 70%. Berdasarkan pola pengundian bukan Melayu pada PRU ke-15, dicampur dengan sebahagian pengundi Barisan Nasional yang menyokong kerajaan perpaduan, saya menjangkakan di konteks dalam negeri Selangor untuk mendapat majoriti mudah bagi Pakatan Harapan itu dah begitu jelas dan ketara. Nampak meyakinkan lah. Dah begitu jelas lah kita nampak. Berdasarkan trend pengundian bukan Melayu, ditambah dengan pengundian daripada penyokong Barisan Nasional kepada perpaduan, kita akan nampak trend itu. Melainkan bukan Melayu tidak turun dalam PRN ini. Ini adalah faktor-faktor luaran lain yang kita tidak pastilah tak pasti. Ini kalau faktor-faktor lain. Tapi kalau berdasarkan trend pengundian, saya ambil trend pengundian saya tak kira dari segi peratusan pengundian. Kalau berdasarkan trend pengundian, hampir pasti kerajaan Selangor dimenangi oleh Pakatan Harapan. Begitu juga dengan Pulau Pinang. Sama.
Jadi kebimbangan kita adalah kalau kita bercakap dalam soal sudut pandang orang Melayu, kalau kita bercakap daripada sudut pandang orang Melayu, apa kebaikan kita meletakkan ramai pimpinan Melayu di Blok Pembangkang dalam konteks Selangor dan Pulau Pinang? Apa kebaikan kepada orang Melayu? Bukan saja kita tak dapat mengubah kerajaan persekutuan, tetapi meletakkan ramai adun Melayu dalam Blok Pembangkang, ianya sebenarnya merugikan kita dalam jangka masa panjang di peringkat negeri. Kita boleh katakan ini seperti tindakan menang sorak kampung tergadai dalam istilahnya. Dan kalau kita ambil Negeri Sembilan ni a bit tricky. Sebab ramai orang jangka Negeri Sembilan ini kekal dengan PH dan Barisan Nasional. Based on PRU 14 dulu. Bukan. Dia bergantung kepada PRU 15. Bukan 14. Ya. Peliknya Negeri Sembilan ni, Jack. Peliknya Negeri Sembilan. Ketika negeri-negeri lain terkesan dengan pola pengundian. Ini saya bercakap dari kacamata Barisan Nasional. Terkesan dengan pola pengundian kebangsaan. Ianya tidak berlaku di Negeri Sembilan. Negeri Melaka yang kerajaan negerinya ditadbir oleh UMNO dan Barisan Nasional kalah di semua 6 parlimen di negeri Melaka. Perak yang kita tahu merupakan kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional, kita hanya tinggal 3 kerusi. Itu adalah kawasan negeri Presiden UMNO, pengerusi Barisan Nasional. Itu belum kita cerita di negeri-negeri di pantai timur dan juga di utara. Habis semua. Termasuk di Johor. Johor pun. Negeri yang kita tahu adalah kubu utama UMNO. Tetapi dia tidak berlaku di Negeri Sembilan. So dalam konteks Negeri Sembilan, kita lihat dia tidak terpengaruh ataupun terkesan dengan pola pengundian kebangsaan pada PRU 15. Daripada 8 kerusi parlimen di Negeri Sembilan, Barisan Nasional menang 5 kerusi parlimen dan Pakatan Harapan menang 3. Tidak ada satu pun kerusi parlimen di Negeri Sembilan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Ini berbeza dengan negeri-negeri lain. So pola itu sedikit berbeza. Mengapa dan kenapa? Ianya perlu satu kajian dan pemerhatian yang lebih mendalam untuk kita kenal pasti. Cuma saya tanya kepada sahabat-sahabat di Negeri Sembilan je. Mereka kata pimpinan UMNO di Negeri Sembilan ini, kebanyakan mereka ini sangat dihormati dan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang memang prestasi mereka sangat baik. Hubungan mereka dengan rakyat begitu rapat. Jadi dia ada faktor-faktor yang lain. Pada 15 saya nampak faktor calon yang begitu dominan di hati pengundi dalam kawasan parlimen itu memainkan peranan. Sebab itu kalau kita ambil contoh yang paling klasik ialah kemenangan Johari Gani di Titiwangsa. Ya. Kan? Ketika Barisan Nasional tumbang semua kerusi di wilayah persekutuan, Titiwangsa dimenangi oleh Barisan Nasional. Dia merampas semula kerusi tersebut daripada Parti Bersatu. Kan? Sebab dia kalah PRU 14 tapi dia menang semula. Maknanya dia lawan arus. Dia melawan arus. Lawan arus. Dia melawan arus yang menolak Barisan Nasional pada PRU ke-15. Dia menafikan sentimen. Betul. Dia tidak mengikut pola pengguna kekuasaan. Cuma tadi saya nak kaitkan Negeri Sembilan dengan PRU 14 sebab keputusan PRU 14 memang memihak kepada PHBN. PKR masa tu Pakatan menggunakan lambang PKR ada 20 kerusi. 20 kerusi DUN dan BN 16 kerusi. Mana kata dah sapu bersih. Adakah trend ini PRU 14 dan disambung pula dengan PRU 15 parlimen punya kerusi menjadi tanda Negeri Sembilan tetap dengan trend yang ada sekarang? Saya melihat bahawa di peringkat Negeri Sembilan, gabungan pemimpin-pemimpin yang ada di Negeri Sembilan, kita nampak jelas pimpinan di peringkat UMNO adalah mereka-mereka yang berpengalaman, dihormati. Timbalan Presiden UMNO Tomat Hassan, ini adalah antara figura-figura yang kita nampak. Dan rakyat suka. Kita tahu Datuk Jalal Alias juga sebelum ini merupakan bekas Timbalan Menteri Wilayah, bertanding di salah satu DUN dalam Parlimen Jelebu. Dan ini
saya nampak ada kesan positif kerana mereka-mereka ini adalah nama-nama besar yang kita tahu banyak khidmat bakti dan mereka menang. Mereka menang pada PRU ke-15, mempertahankan kawasan parlimen mereka, dan sudah semestinya DUN yang mereka menang itu juga mereka bertanding kali ini, dan mereka akan dilihat sebagai meneruskan kesinambungan gerak kerja mereka sebagai ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi ini adalah satu proses yang saya rasa sangat selesa di peringkat BN dan juga PH. Dan Menteri Besar Negeri Sembilan, dia juga merupakan seorang yang dilihat berprestasi tinggi dalam konteks Negeri Sembilan. So gabungan ini saya nampak dia akan memberikan kemenangan yang agak selesa untuk PH dan BN di Negeri Sembilan. Tetapi dia sangat bergantung kepada apakah sentimen yang dimahukan oleh rakyat Negeri Sembilan pada ketika ini. Kalau kita kata, nak undi PN untuk rampas Negeri Sembilan, apakah signifikannya? Untuk apa? Untuk apa? Dan siapakah calon-calon yang nak diketengahkan di Negeri Sembilan? Kalau dulu ada suara-suara kata mungkin nak pancing Khairi Jamaluddin bertanding di Negeri Sembilan, buat comeback di Negeri Sembilan, mungkin dicalonkan sebagai calon MB. Jadi ini juga memainkan peranan. Setakat ini kita tidak nampak calon-calon figura yang boleh mengubah, yang betul-betul boleh menukar arus pola pengundian di Negeri Sembilan. Itu kita nampak. Cuma, saya mengharapkan pada akhirnya ketiga-tiga negeri yang dikuasai oleh PH dan BN ini kekal. Dan saya juga tidak ada masalah. Secara jujur saya kata, saya tidak ada masalah untuk ketiga-tiga negeri yang ketika ini dipegang oleh PAS dan juga Perikatan Nasional kekal. Saya tak ada masalah. Tak ada masalah, betul. Sebab status quo ini sekurang-kurangnya dia tidak menunjukkan kepada dunia ataupun kepada pelabur bahawa berlaku satu perubahan politik yang begitu drastik daripada 15 ke PRN. Mana status quo tu kekal. Dan kalau Kedah contohnya dirampas oleh gabungan PH dan BN, ianya lebih positif untuk kerajaan persekutuan. Kerana dia menunjukkan bahawa gabungan PH dan BN itu memberikan impak yang positif dalam sudut kacamata sokongan politik. Kalau itu berlaku di Kedah, Terengganu dan Kelantan ni saya nampak amat sukar. Tapi di Kedah kalau berlaku kejutan, macam saudara Kojek cakap, dia akan menampakkan positiviti dalam gabungan ini, dan tentunya dia akan memberikan satu suntikan moral yang besar kepada pimpinan kerajaan perpaduan dalam menerajui negara dan juga negeri. Dan ini juga akan memberikan kesan positif secara langsung dari segi kacamata pandangan pelabur luar terhadap kerajaan sedia ada. Dan kenapa pemulihan ekonomi ini penting? Sebab pada akhirnya kita berpolitik ini bukan untuk kuasa. Mereka berpolitik sepatutnya bukan untuk kuasa. Betul. Mereka berpolitik untuk pertamanya untuk memastikan ekonomi negara ini makmur. Sebab yang bertanding ini semua rakyat Malaysia. Betul. Yang bertanding di dalam pilihan raya ini bukan orang asing. Kita berbeza pandangan politik, kita berbeza soal parti, tetapi ini semua rakyat Malaysia. Sebab itu kalau kita bicara soal nak tukar kerajaan, pada pandangan saya, bagi saya lebih suka PRU 16, Perikatan Nasional ready to take government. Mana nak menang PRU 16. Ketika ini kekal status quo. Dan untuk menang PRU 16, kita juga perlu bertanya, siapakah barisan kepimpinan yang akan diketengahkan oleh Perikatan Nasional? Kalau tadi dalam konteks PRN, kita bicara siapakah calon-calon MB-nya, siapakah calon barisan ESCO-nya, apakah dasar dan polisinya, apakah yang nak dibawa, apakah pendekatan-pendekatan yang lebih bagus dalam memulihkan ekonomi, merancakkan lagi ekonomi. So dalam konteks persekutuan, siapakah yang akan kembali sebagai Perdana Menteri? Ada kawan yang sama atau ada muka baru yang lebih berkaliber? Setakat ini kita lihat prestasi negara berada pada keadaan begitu memuncak dalam konteks ekonomi, dalam konteks pembangunan apabila negara diterajui oleh pimpinan ataupun Perdana Menteri muda. Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada 1982. Pada umur yang muda, 50 lebih, 50-an. Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri pada 2009, juga pada 50-an.
Tak silap saya 54, 55. Umur dia pada ketika itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menjadi Perdana Menteri pada umur 75 je. Dia mungkin boleh habis satu penggal. Saya tidak pasti sama ada dia boleh pergi ke penggal kedua dengan usianya begitu. Walaupun mungkin dia fit, mungkin dia jaga kesihatan. Tetapi apa pun, kalau kita tengok dari segi faktor umur ini, dia ada pengaruh dan kesan kepada keputusan, kepada cara kita bergerak, cara kita berfikir. Sebab itu kita mengharapkan politik negara PRU16, walaupun mungkin terlalu awal untuk kita memperkatakan perkara ini, tapi suka ataupun tidak suka, PRN ini akan menjadi katalis permulaan kepada bagaimanakah corak politik pada PRU16. Saya mengharapkan PRU16 nanti akan berlaku satu proses rejuvenasi politik negara. Akan berlaku satu proses memudakan politik negara. Maknanya mudah-mudahan mereka-mereka yang telah pun berpolitik dalam kancah politik negara sekian lama, lebih 40 tahun, bertelagah di antara mereka ini, ada yang tak puas hati. Mungkin bersetuju pada ketika itu untuk menyerahkan baton ini kepada barisan kepimpinan yang lebih muda dalam parti masing-masing. Ya, betul. Dan itu mungkin memberikan nafas baru kepada kita dan memberikan nafas baru kepada kerajaan. Dan mudah-mudahan PRN ini memberikan natijah yang positif. Apapun keputusan, itu adalah pilihan rakyat. Tapi saya mengharapkan rakyat menggunakan kematangan, melihat sejarah 5 tahun kebelakang ini untuk membuat keputusan yang paling penting, iaitu menstabilkan politik, memulihkan ekonomi negara. Itu je. Jadi untuk PRN ke-6 negeri ni, rakyat, pengundi, terutama pengundi atas pagar lah, bukan pengundi yang totok. Pengundi yang totok tu kita tak boleh nak buat apalah. Kan? Kecuali ada hidayah sikit yang dia dapat, okey, sebagai pengundi dia kena fikirkan beberapa faktor yang disebutkan tadi, antaranya tentang calon, antaranya tentang kompetisi, antaranya tentang kesan dan akibat dia mengundi itu nanti. Maka pengundi-pengundi ini perlu buat pilihan yang cukup tepat. Betul. Pengundi jangan awal-awal dah setkan dalam minda. Pengundi kena menilai sampai ke saat akhir siapa yang harus diundi. Jangan tengok lambang, jangan tengok sentimen, jangan tengok apa yang telah terjadi, tapi undi atas kepentingan rakyat negeri itu. Siapa yang layak untuk jadi pentadbir kepada negeri itu. So, kita tengok 12 hari bulan 8 ni, siapa yang akan menjuarai PRN kali ini. Cucuk cakap ulas cerita orang kita. 3, 2, 1.